adalah seorang sahabat yang turut terkena tikaman tersebut. Itu satu riwayat dah. Mungkin ada riwayat lain yang maksud dia sahih itu riwayat lain. Okey. Lepas pada dia dah membunuh Sayyidina Umar tu, sebelum dia keluar masjid, daripada masjid tu dia bunuh diri sendiri. Abu Lu'lu'ah ni, dia membunuh diri sendiri. Tak ada orang tangkap, tak ada orang apa, dia bunuh diri sendiri. Lepas tu dalam masjid tu bila time tu keadaan gelap, orang tak tahu. Bila mana matahari dah terbit, dah cerah, baru orang nampak Sayyidina Umar dalam keadaan yang ketika dalam tikam tikam di dada tu semua. Kemudian Sayyidina Umar di pangkuan sahabat-sahabatnya bertanya kan, siapakah yang telah membunuh aku kan. Lepas tu kemudian dia jawab pada sahabat yang lain, yang membunuh kau ialah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Al-Majusi seorang Majusi maknanya bukan Islam lah kan. So Sayyidina Umar kata, alhamdulillah aku telah dibunuh, aku mati di tangan orang yang bukan maknanya orang yang bukan orang Islam. Maknanya maksud ayat Sayyidina Umar ni maknanya dia seronok, bukan seronok, dia masih bersyukur kerana pembunuhan itu bukanlah berlaku sebab fitnah di kalangan orang Islam pada masa itu. Nampak tak? Alhamdulillah dia kata orang bunuh aku bukanlah di kalangan orang Islam, maknanya tidak berlaku fitnah dalam orang Islam itu. Dan masa itu sahabat-sahabat sangat menjaga berlakunya fitnah sampai kan tahap sanggup masih boleh bersyukur lagi masa itu. Kemudian sebelum Sayyidina Umar wafat, dia telah melantik, dipanggil 6 orang sahabat, menamakan 6 orang sahabat untuk dipilih sebagai calon khalifah seterusnya, iaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah 6 orang sahabat. 6 orang sahabat ni yang telah shortlistkan oleh Sayyidina Umar sebagai calon khalifah seterusnya. Dan setelah antara 6 orang ni dan sahabat-sahabat lain bersyarat, diputuskan bahawa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ke-3. Okey, seterusnya tengok fitnah zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa ini fitnah satu ditolak fitnah yang terbesar lah. Ini dia punya persimpangan, dia punya turn point fitnah tu pada zaman ni. Pada zaman ni paling berlakunya satu fitnah dahsyat kan, di mana tengok fitnah harta yang berlaku khilafah pada sahabat. Fitnah harta ni berlaku sebab pada zaman Sayyidina Umar, zaman sebelumnya harta Baitul Mal Baitul Mal ditentukan pada zaman Sayyidina Umar. Pada masa itu boleh dikatakan umat Islam pada zaman itu dalam keadaan yang kaya raya. Sampaikan bila tiba di zaman Sayyidina Utsman ni, sampai bila tengok harta dah melimpah ruah yang tu, sampai ada sahabat Abi Zar Al-Ghifari dia kata fitnah ni sebagai harta ni adalah fitnah kan. Abi Zar Al-Ghifari ni terkenal dengan seorang yang zuhud kan. Sampai kan ada berlaku khilaf begitu, kemudian dia dikatakan fitnah harta ni berkaitan juga dengan pembesaran penaklukan pada Islam kan. Pada masa itu di Mesir salah satu wilayah yang dibuka pada zaman Sayyidina Umar membuat satu angkatan laut pertama Islam pada zaman Sayyidina Utsman kan. Jadi untuk menumbuhkan angkatan laut tu bukannya satu benda mudah kan. So memerlukan kepada banyak harta-harta Baitul Mal apa semua. Bila mana Sayyidina Utsman ni dia mengeluarkan harta Baitul Mal dan dia harta rampasan perang tu tidak diagihkan seperti sebelumnya dan digunakan untuk menumbuhkan angkatan tentera laut. Pada masa tu berlakulah fitnah. Lepas tu berlaku fitnah. Orang kata kenapa ni? Orang kata Sayyidina Utsman ni somlak duit. Tentulah berapa kan. Duit mana duit Baitul Mal, Sayyidina Utsman gunakan duit ni untuk ni. Itu salah satu contoh fitnah dia yang berlaku pada Sayyidina Utsman yang dikategorikan sebagai fitnah harta. Okey, dan kemudian terdapat banyak tuduhan yang dituduh kepada khalifah, iaitu mendahulukan kaum kerabat dalam ketika Ghamno, menzalimi sahabat-sahabat seperti Ammar bin Yasir, mengkayakan kroni, tak amanah dalam Baitul Mal seperti yang terangkan tadi,
dan tidak mengamalkan hukum qisas dalam peristiwa pembunuhan Al-Hamazan. Dan yang terakhir surat kepada gubernur Mesir. Jadi pada hari ini antara beberapa poin yang penting. Sebenarnya banyak lagi fitnah-fitnah yang telah dituduhkan kepada Sayyidina Osman. Dia mari tidak mengamalkan hukum qisas dalam peristiwa pembunuhan Al-Hamazan. Peristiwa Al-Hamazan ni apa dia? Pada masa ini peristiwa pembunuhan Al-Hamazan ni berlaku pada semasa peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar di masjid tu, kan, yang terangkan tadi tu. Pada waktu itu setelah Sayyidina Umar dibunuh, anaknya iaitu Ubaidillah bin Umar keluar daripada masjid itu untuk mencari pembunuh ayahnya, kan. Dia sebagai anak pada Umar ni, kita rasa panas, kan, bila orang bunuh ayah itu, kan. Lagi-lagi kalau ayah itu seorang khalifah. Akhirnya bila Ubaidillah bin Umar ni dia keluar masjid tu. Tapi tentu Abu Lulah Al-Majusi ni dah bunuh diri, dah tak ada, kan, tu. Ubaidillah ni keluar, dia berikrar pada dirinya dia akan bunuh sesiapa yang berkaitan dengan pembunuhan Umar. Kan? So bila dia keluar dari situ, dia nampak khanjar, nampak pisau tu. Pisau yang dibunuh oleh yang membunuh Sayyidina Umar tu ada bersama dengan satu kumpulan ni, iaitu ada Hamazan dan yang lain, kan. Maka dibunuh Hamazan tersebut. Padahal Hamazan tu bukan dia yang membunuh Sayyidina Umar, kan. Tapi difikirkan bahawa dia lah salah seorang yang bersubahat dalam pembunuhan itu. Dia bunuh Hamazan dan kemudian dibunuh anak perempuan Abi Lulah Al-Majusi. Kemudian lepas tu dia ditangkap, dan kemudian ditahan. Lepas tu bila zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, berlaku perdebatan antara sahabat. Adakah kita nak ada sahabat kata kita akan qisas pada dia sebab dia membunuh dan berhak, kan, akan menunjukkan qisas. Maknanya bunuhlah, kan, Ubaidillah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Ada yang setengah sahabat kata dalam hukum jenayah, kan, diat. Lepas tu bila berlaku perdebatan yang tu, Sayyidina Osman dia bertanya kepada anak perempuan Hamazan ni, adakah kau memaafkan Ubaidillah? Kata ya, aku maafkan dia. Makanya dia kena membayar diyah pada keluarga Hamazan tersebut. Maknanya terlepas daripada hukum qisas. Benda ni berlaku dalam benda ni memang ada dalam fiqh Islam, kan. Setelah pernah ajar, maknanya apa yang dibuat tu bukanlah perkara yang salah, kan. Maknanya di situ setengah Islam ni ahli-ahli fitnah ni menggunakan isu itu sebagai untuk mengatakan bahawa Sayyidina Umar ini melanggar hukum Allah kerana melepaskan Hamazan tersebut dan melepaskan Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh dan berhak. Itu salah satu tuduhan yang dilemparkan kepada Sayyidina Osman oleh ahli fitnah. Kemudian surat kepada gubernur Mesir. Surat kepada gubernur Mesir ini pada waktu pemerintahannya 6 tahun pertama pemerintahan Sayyidina Osman adalah 6 tahun yang aman, bebas dari fitnah. Jadi 6 tahun yang kedua, 6 tahun yang selepas itu adalah zaman fitnah. Dalam masa 6 tahun yang kedua tu di Mesir berlaku kekacauan. Sebabnya salah satu sebabnya gubernur Mesir pada zaman sebelum itu Amr bin As telah dirucukkan jawatan dan diletak seorang gubernur baru, iaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Ini merupakan salah seorang daripada kerabat Sayyidina Osman. Dia dirucukkan Amr bin As, diletakkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Itu dah jadi isu. Dari fitnah, kenapa dirucukkan jawatan Amr bin As dan diletakkan seorang sahabat lain yang mana dia itu ialah kerabat Sayyidina Osman. Kalau kita tengok dalam isu ni, ulama-ulama banyak memperbahaskan benda ni, dan Sayyidina Osman sendiri telah menceritakan bahawa Abdullah gubernur yang baru dilantik ini bukanlah seorang yang mana Sayyidina Osman ni dia bukan nak melantik orang suka je. Dia dah kaji dulu, kan, dia kaji yang kata Abdullah ni berkemampuan, berkebolehan. Kalau dalam sejarah pun Abdullah bin Sa'ad ni pada zaman Sayyidina Osman, pada zaman Sayyidina Umar pun telah dipilih untuk memegang jabatan besar.
Ya, jadi kenapa tak boleh pada zaman Saddam Osman untuk letakkan pada Mesir untuk menggantikan sahabat-sahabat Islam. Jadi sepatutnya benda ini tak berlaku isu.